Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua pada penonton Telenisa. Hari ini Telenisa Tas kembali dengan musim kedua dengan tajuk kita memperkasakan usaha Nita di era pandemik. Petang ini bersama kita ada Puan Junaida Abdul Aziz, pengarah urusan, konsultan dan juga pelatih HRDF daripada Noble Management dan Konsultansi. Terima kasih Puan Junaida kerana bersama kami petang ini. Okay, terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi ini ya. Ya, Puan boleh kenalkan diri Puan sikit pada penonton Telenisa Tas kita petang ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaida Abdul Aziz. Seperti mana yang dimaklum tadi, saya adalah pengarah urusan Noble Management and Consultancy. Ia adalah sebuah keusahawanan sosial. Saya juga adalah seorang pengurusi Dewan Wanita bagi Dewan Perniagaan Melayu di Kota Baru, Kelantan. Dan saya juga baru dilantik sebagai Peace Counsellor oleh Institut Keusahawanan Negara ataupun INSCAN, di mana saya mengajar juga di dalam bidang keusahawanan sosial. Saya secara ringkas kalau nak diceritakan sikit je, pada tahun 2015 saya telah dipilih oleh Kedutaan Amerika Syarikat mewakili Malaysia untuk belajar tentang keusahawanan sosial pada Ogos 2015 selama 3 minggu. Dan Alhamdulillah apabila sekembali ke Malaysia, saya dah terus jalankan perniagaan dan saya pula telah nominate sekali lagi untuk ke Amerika Syarikat pada 2018 atas tajuk wanita sebagai pembangkit ekonomi. Saya rasa itulah. Terima kasih Irene. Baik, terima kasih Puan Junaida. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak bertanyakan soalan yang pertama kepada Puan. Seperti yang Puan tahu, kita sekarang masih cuba mengadapt pada suasana PKPB yang masih berlanjutan dan banyak juga usaha Nita kita yang masih tengah struggle in this shifting daripada norma biasa. Jadi saya nak tanya pada Puan, pada pendapat Puan sendiri, apa sebenarnya antara cabaran utama yang dihadapi oleh usaha Nita kita pada era pandemik ini? Okey, itu soalan yang paling bagus dan amat relevan lah kita kata sekarang. Kerana saya rasa yang paling cabaran utama adalah penurunan jualan, di mana kita tak sangka apabila kerajaan telah mengarahkan satu negara lockdown. Kalau kita ditimpa musibah di dalam negeri, selalunya negeri lain boleh membantu. Katalah contoh banjir besar di Kelantan tahun 2014, masih ada Kuala Lumpur hendak membantu, Selangor, Melaka dan sebagainya. Tetapi apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang sebesar itu ya, kena lockdown, penurunan jualan tu amat ketara. Ada di setengah usaha wanita kita, pencarian mereka 100% tiada. Itulah yang paling utama. Dan yang kedua, kita tengok dan kita lihat apabila simpanan tidak mencukupi, simpanan duit ataupun kita kata savings lah, di mana kadang-kadang mereka savings ada tetapi hanya untuk bertahan seminggu, 2 minggu ataupun mungkin sampai 2-3 bulan sahaja. Dan yang ketiga yang saya dapati adalah pengurusan kewangan yang lemah. Dicampurkan dengan dua yang tadi, dengan pengurusan kewangan kita pula yang lemah sekarang, apabila kita panik, ni selalu yang kita dengar lah, apabila wanita ataupun usaha wanita kita panik, tidak tahu nak buat apa, duit simpanan pula tak ada. Inilah yang jadi mereka tidak keruan. Yang ini mungkin kita akan rungkaikanlah selepas ini. Baik, terima kasih Puan. Okey, betul, saya setuju dengan apa yang Puan cakap itu. So, benda ni relate dengan soalan kedua saya pada Puan, iaitu
pada kebanyakan usaha nak adapt pada era pandemik ini, work from home ni bermaksudnya shifting their business completely daripada physical to atas talian, meaning online punya sales. Jadi pada pendapat Puan sendiri kan, apakah faktor-faktor yang sebenarnya menghadkan usaha Nita kita ni mengubah perniagaan mereka ni ke atas talian? Okey, yang ini pun soalan memang menarik sesangat. Kena ingatkan ya hari ini disebabkan kita kena tengok di manakah kita geographically, maknanya di Kelantan ke, di bandar besar ke, sebab semuanya berbeza cabaran. Saya bagi contoh yang paling senang, kita di Kelantan terutama sekali apabila tiada infrastruktur yang baik. Yang paling simple adalah wifi itu sendiri. Dan kita rasa macam cabaran lah dalam Kota Baru ataupun nak buat online dan sebagainya apabila basic itu sendiri tidak mencukupi, infrastruktur itu tidak cukup. Okay, kemudian yang kedua adalah apabila kita tidak ada ilmu. Dan kena faham juga ilmu ni, ilmu untuk ke bidang online adalah berbeza sama sekali. Kita bagi contoh yang paling senang lah. Di Kelantan ni kalau sesiapa yang pernah datang, kita lihat peniaga ni sebenarnya banyak peniaga di kaki lima ataupun di tepi-tepi jalan. Mereka kena ada kedai fizikal, brick and mortar. Jadi mereka ni terlampau reliant ataupun dah terlampau kebiasaan dengan fizikal. Jadi apabila terjadinya pandemik dan terjadinya lockdown, tidak ada boleh tidak dibenarkan untuk berniaga ya. Itulah yang menjadi cabaran. Semua dah tak tahu nak buat macam mana. Macam mana saya nak niaga goreng pisang dalam online. Macam mana saya nak bawakan kuali tu semua dalam online. Okey, itu kita kata mungkin bagi orang luar dia rasa macam okey tak apa. Mungkin dia orang boleh berniaga alternatif untuk work from home dan sebagainya. Tetapi ia tidak semudah itu. Inilah yang kita nak rungkaikan, nak pesan dan nak berkongsi bahawasanya ini adalah the right time untuk semua usahawan wanita kat luar. You have to be prepared untuk change ataupun untuk perubahan untuk masa depan kita sendiri dan untuk kita lebih proaktif supaya apa yang jua yang jadi kemudian hari kita dah ready sebenarnya. Dan satu lagi ya, hari ni kita rasa macam cabaran ni kebanyakan yang work from home adalah tiada pengurusan masa. Yang ini pun kalau kita lihat mereka tidak tahu bila nak online. Online 24 jam, ada yang pukul 8 sampai pukul 7 ke. Kadang-kadang mereka tidak tahu kerana ini bukan salah satu kebiasaan. Sebab kita kalau berniaga kadang-kadang hanya 3 jam sahaja untuk tengah hari ataupun untuk sebelah petang ataupun sebelah malam. Jadi bila dah terpaksa work from home, mereka dah macam saya ni sebenarnya kena buka kedai pukul berapa. Jadi itu kadang-kala perkara yang kecil akan melibatkan implikasi yang besar apabila mereka tidak ada pengurusan masa yang betul lah. Okay, hari ni. Ya, baik Puan. Saya setuju dengan pendapat Puan tadi. Sebab terutama sekali tentang ilmu berniaga secara atas talian ni, tidak semua yang tahu selok-belok dia. Seperti contoh macam customer atau klien pun dah berbeza. Kalau dulu kedai fizikal buka 3 jam orang lalu lalang ada sales. Sekarang ni if you don't post, people don't know that you are running perniagaan semua kan. So apakah tips Puan sebenarnya untuk para usaha kita ni mengatasi limitasi macam ni? Okay, the first and foremost sebenarnya kita kena lihat diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya kita dah buat selama ni? Apakah perniagaan yang kita telah jalankan? Apakah sebenarnya perkhidmatan yang kita buat? Kadang-kala macam saya bagi tahu tadi tentang yang goreng pisang dan sebagainya. Ya betul, kita nak goreng pisang ni pun kena benda yang panas barulah orang membeli. Macam mana nak saya nak tukarkan dia kepada online? Adakah orang nak beli saya goreng dekat rumah
dan kemudian hantar selepas 30 minit, saya rasa tak ada orang dah nak beli selepas 3 kali macam tu. Jadi ia datang kepada usahawan wanita tu sendiri. Mereka kena nilai balik apa yang mereka dah buat sebelum ni. Macam mana kalau saya cuba onlinekan benda ni? Mungkin yang goreng pisang tadi, daripada ianya digoreng, mungkin di-defrozenkan dan mungkin paket yang untuk kita kata dia punya tepung dan sebagainya diasingkan. Itu dah satu inovasi. Jadi perkara ini datang daripada usahawan wanita itu sendiri. Dan kemudian kita kata ilmu tu tadi. Ilmu perniagaan tu lain, ilmu untuk online pula lain. Banyak sebenarnya yang kita kena belajar. Dan ilmu ni terlampau luas. Tak habis kalau dibelajar sampai 10 ataupun 20 tahun. Tetapi yang mustahak kita kena cari ilmu yang relevan dengan apa yang kita buat. Tak guna kalau kita belajar benda yang sesuatu tak ada kegunaan kepada kita. Okay. Ya. Okey. Terima kasih Puan Junaida. Selain itu Puan, kalau kita lihat antara perubahan yang dihadapi oleh usaha wanita kita yang saya kira buka gerai atau kedai yang kecil-kecilan, bisnes yang kecil-kecilan ni, di mana yang kalau boleh mereka buka gerai pun sekarang, perubahan dari segi cashless payment. Maksudnya sekarang perubahan tu kita Malaysia is moving towards that kan. Sekarang dah mula paywave apa semua, jadi bagi peniaga-peniaga kecil ni mereka mengalami sedikit kesusahan lah mengadaptasi kepada situasi ni. Jadi pada pendapat Puan, apakah perubahan ini ada positif atau negatif pada usaha wanita kita? Okey, yang ini pun datang kena lihat kembali kepada demografi di mana kita berada. Sekali lagi, saya di Kelantan, kita ni jarang sangat dengar e-wallet. Yang e-wallet ni semua kalau di KL, di Penang ataupun di Johor Bahru, di bandar-bandar besar, semua dah biasa. Sebagai contoh katalah Grab, Boost dan sebagainya. Kalau di sini kami jarang sangat nak lihat participation ataupun penglibatan usahawan wanita kita dalam benda yang cashless ataupun ke arah digital. Yang inilah sebenarnya yang kita perlu ubah. Kita kata tadi, kalau kita tidak mahu perubahan, kita akan ketinggalan. Jadi bila kita ketinggalan, memang kitalah yang di dalam kerugian. So datang balik kepada negatif ataupun positif tadi, apabila kita tidak maju ataupun tidak ikut trend. Sebab kita lihat ada yang setengah membuat alasan, tak apalah kat Kelantan ni tak perlulah, semua orang ada cash lah, semua orang kaya raya boleh bawa duit berguni-guni dan sebagainya. Tetapi itu bukan salah satu perkara yang kita ambil ringan. Sebab kita kena ikut kepada trend dan kita kena ikut kepada kesesuaian. Sebenarnya menggunakan e-wallet ni banyak dia punya positif sebenarnya kepada usahawan wanita ni. Kadang-kadang orang tidak nampak. Mereka takut nak menggunakan cashless ataupun digital money ataupun e-money ni sebab mereka tak nampak di tangan. Kalau dulu senang je buka wallet dah tengok, oh ada RM20, banyak ni je saya boleh belanja ataupun buat pembelian. Tetapi bila dengan e-wallet mereka ragu-ragu, mereka takut sebenarnya. Dan kita rasa apabila mereka tidak mengikuti perkembangan ini amat merugikan kerana sebenarnya satu lagi perkara positif tentang going cashless ataupun digital ni, ia menyenangkan kita sebagai usahawan wanita. Saya nak bagi contoh, kebanyakan yang kami lihat daripada pengalaman saya sebagai seorang konsultan dan sebagai seorang kewangan ni, kita lihat mereka ni tidak ada sistem kewangan yang baik. Kadang-kadang tulis resit, kadang-kadang tak tulis resit. Kadang-kadang catat, kadang-kadang tidak. Katakanlah pada suatu hari mereka nak apply ataupun nak cuba mohon
dana tambahan. Sekarang kita tahu ya, ada kerajaan nak tolong, nak bantu bagi dana tambahan. Tetapi kerajaan kata, mari sini saya nak tengok akaun anda macam mana, sistem rekod macam mana. Dah pula kita yang tak ada macam ni semua bagaimana. So itu kita tengok implikasi apabila kita tak bersedia daripada awal, apabila kita tidak menempuh kesusahan daripada awal untuk belajar cashless, untuk belajar perakaunan, untuk ada data dan sebagainya, inilah implikasi. Kerajaan dah nak cuba tolong, banyak institusi nak cuba tolong bantu, tetapi kita yang tidak sedia. Jadi saya rasa bagus juga Telenisa ni membuat topik pada hari ini supaya kita buka mindset ataupun buka minda supaya ada perubahan untuk usaha wanita kita kat luar sana tu. Baik, terima kasih Puan. Ya, baru-baru ni pun kita ada viral ya Puan di social media di mana satu gerai ni diorang menyediakan barcode untuk scanning sekarang. So that is also an alternative way untuk semua peniaga atau gerai peniaga di luar sana lah. Okey, tadi Puan ada sebut tentang dana atau bantuan. Puan boleh syorkan tak beberapa badan atau mungkin pertolongan kewangan yang ada di luar sana untuk usaha wanita kita yang mungkin mereka tak ambil maklum? Okey, yang ini pun banyak tidak tahu sebenarnya. Bantuan dana yang kerajaan bagi ataupun dan kerajaan telah maklumkan sebenarnya adalah lebih daripada 41 inisiatif ya, daripada penjana, daripada penjana HRDF, ada MDEC dan sebagainya, dan mungkin saya akan terangkan sikit ya. Disebabkan setiap kementerian mereka mempunyai jabatan yang tertentu di mana mereka akan membantu golongan sasar, seperti saya bagi contoh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, mereka ada JPW ataupun Jabatan Pembangunan Wanita. Jadi di situ pun mereka dah bagi satu pertolongan dana ya kepada ibu tunggal baru-baru ni, merupakan wang secara one off sebanyak RM300. RM300 tu sebenarnya banyak ya. Itu baru sikit, satu saja yang kita tahu, tetapi yang lain kita masih ada lagi informasi ini di kementerian tersebut. Jadi saya berharap sangat kepada semua yang di luar sana ambil peluang ini untuk lihat. Dan ini baru satu kementerian, saya belum cerita yang kementerian lain. Kita ada kementerian daripada MedEC ataupun Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Di bawah kementerian ini juga ada pelbagai sebenarnya bantuan yang kita lihat yang diberi kepada usahawan, dan yang sekarang mereka tengah berusaha untuk menggalakkan keusahawanan sosial. Jadi kementerian MedEC ataupun Pembangunan Usahawan ni, mereka ingin membantu lebih ramai usahawan lagi, lebih-lebih lagi dalam keadaan kita yang bermasalah sekarang. Kita ada golongan sasar seperti kenaikan pekerja yang telah dibuang kerja, kita lihat golongan yang OKU yang tidak diberi peluang, dan kita lihat pula ramai yang di luar sana dah mula tidak tahu nak buat apa. Jadi inilah antara peluang dana ataupun peluang yang diberikan oleh agensi dan kementerian untuk membantu kita semua. Jadi saya nak syorkan kepada semua usahawan wanita di luar sana ataupun siapa yang mendengar, tolonglah kita ambil masa untuk kaji, untuk lihat balik di dalam portal ataupun di dalam agensi manakah yang bagi bantuan. Seperti mana yang maklum yang kita pernah dengar macam Tekun, AIM, Amanah Ikhtiar dan MARA. Sebenarnya banyak hari ni kalau cerita kementerian ni tak habis, tapi itulah banyak. Baik, terima kasih Puan. Kami harap semua penonton ambil maklum dan mungkin boleh diusahakan. Selain itu Puan, saya juga nak tanya, apa tips Puan untuk
para wanita di sana yang baru nak mula berniaga waktu pandemik ini. Mungkin daripada strategi pemasaran atau mungkin mereka nak berniaga tapi tak tahu nak berniaga apa, makanan ke, barang ke, apa tips Puan? Okey. Yang ini selalunya saya mengajar, kadang-kadang sampai sebulan pun ada di dalam kelas-kelas saya ya. Sebab untuk sesiapa saja yang ingin berniaga, paling mudah sebenarnya adalah bagi saya nak bagi tahu sebenarnya kena belajar dulu. Semuanya mudah apabila anda telah belajar dan belajar kerana ilmunya itu yang akan membantu anda. Dan tips yang paling simple ataupun yang senang saya nak cuba bagi di sini adalah buat research ataupun silalah buat kajian dahulu. Kita tahu kita nak jual, kita tengok kawan ataupun kita tengok jiran, dia jual roti canai frozen, kita pun nak buat juga. Kita tengok jiran yang depan sana, dia buat kari pap, kita pun nak buat juga. Saya tidak kata itu tidak boleh, tetapi kalaulah anda mempunyai banyak masa sekarang ni yang duduk kat rumah, tolonglah buat research dahulu. Gunakanlah data sekarang yang kerajaan pun rasanya tengah bagi ya, data percuma ataupun internet percuma untuk kita buat research ataupun kajian. Buat kajian apa sebenarnya yang kita hendak buat. Katalah contoh, kalaulah kita hendak membuat perniagaan produk, apakah produk yang kita hendak buat? Di manakah bahan mentah yang kita nak dapat? Berapa pula kah kos yang kita nak pergi beli, nak pergi ambil tu pula? Dan inilah yang selalu yang ramai di antara usahawan yang datang belajar dengan saya ni, mereka gagal letak kos untuk logistik ataupun penghantaran, bukan penghantaran yang postage tu ya. Ini macam kos logistik untuk anda pergi membeli, untuk anda pergi mencari bahan-bahan, kerana kita dapat tahu ya, sekarang pula anda tidak boleh keluar, limitation. So untuk limitation ni anda kena ambil kira semua tu, macam mana nak pergi beli. Seandainya kerajaan kata sekali lagi tempat kita kena lockdown, mana kita nak ambil bahan mentah kita tu? Okey, itu untuk produk. Bersamaan dengan servis, dan paling senang sebenarnya perniagaan servis. Perniagaan servis yang anda boleh buat, saya nak share sebenarnya adalah yang apa yang kita tengok sekarang ni. Live streaming, anda boleh mengajar. Kalaulah anda tidak boleh mengajar, segan katalah contoh. Tak apa, kita ada banyak aplikasi yang boleh membantu anda buat video, untuk editing. Malahan kalaulah suri rumah yang di mana yang mendengar sekarang ni, kebanyakan usahawan wanita ataupun rakan-rakan peniaga anda sana tu, diorang tak sempat nak buat pemasaran. Diorang tengah duk menguli tu, tengah buat ini, tengah buat production. Diorang tak sempat untuk buat pemasaran. Mungkin anda boleh tolong offer ataupun tawarkan servis itu, servis pemasaran, ataupun bagi tahu diorang macam ni lah kak. Apa kata kalau saya tolong pasarkan ini, saya tolong pasarkan barangan puan, saya tolong pasarkan barangan encik, nanti inilah kiranya untuk commission dan sebagainya. So saya rasa yang itu yang paling simple, yang mana kita yang saya boleh bagi tips. Sebab untuk perniagaan ni sebenarnya besar, tapi yang paling simple tolonglah. Yang paling senang yang anda boleh ikut adalah tolong menjual barangan orang lain, ambil komisen daripada situ. Satu, anda dah selamat dah kos, anda cuma tolong menjual, dan tak salah kita tolong menolong antara satu sama lain. Kerana jangan lupa ya, rezeki kita ada dengan orang lain dan rezeki orang lain juga ada dengan kita. Jadi tak salah kita sama-sama berkongsi. Aidini? Ya, terima kasih Puan atas penjelasan tadi. Saya tertarik tadi Puan, ada last tadi Puan cakap yang kita kena sentiasa tolong menolong semua. Jadi mungkin tak ramai di luar sana, usahanita di luar sana yang mengetahui di mana platform-platform perniagaan, grup-grup seperti dalam grup FB,
dalam grup WhatsApp, mereka ada grup-grup di mana mereka menjual makanan, apa semua kan. Jadi pada pendapat Puan, macam mana usaha Nita ini ingin membina satu komuniti dalam kawasan mereka tu Okey. untuk penjualan ya? Okey, untuk penjualan. Yang ini pun sama. Kita kena lihat siapakah yang kawan-kawan kita ataupun rakan-rakan kita. Apa yang telah diorang buat sekarang. Katalah kawan kita, Cik Timah dah buat agar-agar. Dia belum ada lagi orang yang buat donat. Apa kata kita yang buat dan kita akan tumpangkan, packagingkan dia sekali. Tak mengapa. Boleh. So kita sebenarnya kita kena lihat dan research, kaji balik sekali lagi. Tak salah kalau kita tanyakan kepada mereka, tanya puan ataupun akak, boleh tak saya nak tumpang jual juga? Ataupun boleh tak yang puan punya saya tolong jualkan juga? Sebab kita tidak tahu ya, macam saya maklum tadi, kita punya rezeki ni kadang-kadang apabila kita cuba membantu orang lain, dia akan lagi bertambah berganda sebenarnya. Dan saya nak syorkan juga kepada semua di sana untuk menyertai persatuan. Persatuan ni pun ada gunanya dan ada kelebihan yang amat besar apabila kita berpersatuan sebab lebih ramai lagi kenalan dan mungkin peluang untuk kita berniaga tu lebih besar. Kalau dulu kita jual dengan 3 orang, mungkin dengan berpersatuan kita dah ada peluang untuk berniaga dengan 30 orang. Mungkin lebih dah jadi 300 orang. Jadi berpersatuan juga mempunyai kelebihan yang banyak. Dan saya nak maklum sikit lagi tadi pasal platform ya. Sebab yang kita dah tahu dalam komuniti ni, kalau kita hendak pergi kepada online, kita kena tahu platform mana masuk di dalam ataupun join di dalam platform yang betul. Katakanlah kita ni nak jual barangan craft. Jadi apa jua yang kita nak jual, kita masuk dalam community craft. Barulah orang mencari di dengan tempat yang betul. Kalau kita letak barangan craft kita di dalam tempat orang menjual barangan otomotif macam tempat orang jual tayar, jual motor, jual kereta, rasanya macam tak kena tempat tu. Jadi itulah yang saya boleh kongsi sikit sebanyak. Terima kasih Puan. Puan, kalau boleh Puan mungkin syorkan untuk mungkin peniaga di luar sana, Nita yang ingin mencuba online business step by step ya, nak mengetahui lebih lanjut tentang ilmu perniagaan atas talian ni, di mana Puan syorkan untuk bermula atau rujuk di mana? Okey. Yang ini pun nak rujuk sebenarnya, rujuklah dengan tempat yang betul dan dengan guru yang bertauliah. Okay, sebab saya suka pesan kepada para pelajar saya supaya bila kita hendak berniaga, kita berniaga dengan cara yang betul. Kemudian kita kena ada platform yang betul juga supaya kita dikenali dengan cara yang baik. Sebab kita hendak nama kita in the long term ataupun long run, supaya tempat yang nama kita ni elok. Bukan saya nak mengkondem ataupun nak condemn sesiapa ataupun cara siapa-siapa, itu cara mereka. Tetapi saya tidak gemar apabila mereka menggunakan taktik ataupun cara jualan yang tidak baik lah kita kata dalam etika pun. So kita sebenarnya bila hendak belajar, silalah berguru dengan guru yang betul, dengan cara yang betul. Dan kita tengok example ataupun contoh-contoh di luar sana, usahawan yang dah berjaya. Macam mana mereka sebenarnya? Apa yang mereka dah lakukan? Apa yang mereka belajar sebelum ni? Dan platform yang saya boleh kongsikan ya, kita ada InScan. Saya bagi contoh, anda boleh pergi ke Institut Keusahawanan Negara. Mereka ada pelbagai kursus yang orang kata kursus relevan, yang sangat relevan bagi anda untuk kalau anda hendak cuba untuk berniaga. Sebab kursus yang mereka tawarkan daripada semua teknikal ada. Maknanya daripada pembikinan, daripada kursus asas keusahawanan pun ada.
macam mana nak buat rancangan perniagaan, BMC dan sebagainya. Jadi InScan juga, saya bukan nak promote InScan tapi saya dapati mereka ni sekarang orang kata very relevant, memberi kelas ataupun seminar-seminar yang kita rasa amat berbaloi. Tak ada mahal pun sebenarnya kelas-kelas mereka ni. Dan sekarang mereka mempunyai alternatif iaitu kelas fizikal dan juga kelas online. Sebab seperti mana kita tahu ada setengah negeri tidak boleh travel dah. Okay, itu adalah InScan. Dan satu lagi kita ada MDEC, okay, Malaysian Digital Economic Corporation. MDEC juga menawarkan pelbagai kursus. Dia orang ada kursus singkat, ada kursus yang sampai 3-4 hari ataupun berminggu. Ini bergantung dengan apa yang anda hendak cari dalam kursus tu. Dan untuk makluman, kita ada MTDC. Mungkin kita jarang-jarang dengar MTDC. MTDC adalah Malaysian Technology Development Corporation. MTDC juga sebenarnya ada beberapa, dia tidak banyak sebenarnya kursus, tapi mereka ada kursus untuk lebih kepada perniagaan, dah SME. So saya harap yang ini yang saya showkan tadi, tolonglah ambil masa, tengoklah di website mereka, tengok apakah kursus yang mereka tawarkan dan ambillah peluang untuk belajar di tempat yang betul dengan cikgu yang betul. Airini. Terima kasih Puan. Risau juga kan cikgu yang betul tu Puan, sebab sekarang pun kelas-kelas perniagaan pun kadang-kadang kita ada dengar yang beribu-ribu tapi turns out macam scam lah, apalah. So mungkin boleh Puan syorkan? Okay, yang itu kita tahulah macam-macam, saya tak boleh nak sebut nama. Tapi saya maklum sekali lagi, itu adalah hak anda. Nak bayar RM10,000 untuk belajar tentang keusahawanan ataupun nak belajar RM50 untuk keusahawanan. Itu sebenarnya hak anda, sebab cikgu ni ada pelbagai sebenarnya, ataupun kita kata guru. Kita tengok juga dia orang punya background ataupun kita lihat sebenarnya siapakah mereka, apakah pelibatan mereka sebelum ni. Kadang-kadang kita lihat kebanyakan yang guru-guru ni memang dia orang famous, tapi famous lah. Maknanya kita tengok apa sebenarnya dia orang buat apa perniagaan dia orang buat. Pernah ke dia orang duduk tepi jalan berpanas sampai 5 jam nak jual keropok je? So kita akan tengok balik daripada mana asal mereka datang, daripada mana dah mereka dah grow ataupun dah membina empire mereka. Jadi kita boleh lihat. Dan selalunya yang cikgu yang bermula daripada bawah sehinggalah mereka berjaya, mereka ni lah cikgu yang kita kata yang paling senang kita nak belajar, disebabkan mereka faham, mereka tahu. Kalaulah mereka tidak duduk di tengah panas, tak pernah kena maki, tak pernah kena reject ataupun mereka pernah dimaki hamun dan sebagainya, itu bukan cikgu lah kita kata. Dia orang tak pernah rasa susah. Dan yang selalunya saya dapat komen ataupun feedback apabila pergi ke kelas yang bayar mahal ni, mereka hanya menceritakan apa yang mereka nak cerita. Yang itu yang tidak relevan sikit. Jadi kita ni dah pergi dan kita dengar benda yang kita pula tak faham. Macam mana cikgu ni? So bila kita balik, kita pun lagi tak faham. Jadi macam mana kita nak buatkan bisnes kita? Macam mana kita nak pastikan bisnes kita berjalan lancar? Sebab ilmu yang kita dapat tu tak sempurna. Okay, macam itulah cerita dia. Baik, terima kasih Puan. Puan, kita ada juga dengar daripada para peniaga yang kecil-kecilan yang membuka gerai semua. Mereka juga ada cakap food delivery sekarang kan, macam-macam servis food delivery sekarang juga memberikan mereka saingan juga pada diorang punya sales lah. Dan kita tengok sekarang pun dia bukan something yang pelik lah, mana banyak juga kedai-kedai makan yang menggunakan servis Foodpanda atau GrabFood sebagainya.
pada pendapat Puan sendiri macam mana? Patutkah Usanita kita juga mengeksplore this platform, food delivery punya platform? Okay. Soalan bagus kat ni. Itu adalah gig ekonomi yang sebagaimana kita tahu. Gig ekonomi ni sebenarnya kita kena tolong dan bantu. Kita sebagai usahawan wanita tak kiralah berniaga di rumah untuk nak buat kuih, buat sambal ataupun kita ada restoran sendiri. Saya memang nak suruh sarankan kita gunakan gig ekonomi ni ataupun guna platform-platform yang ada untuk bukan saja untuk nak membantu mereka, bahkan ia adalah untuk membantu kita juga disebabkan ini adalah trending sekarang. Seperti mana yang saya tahu, even di Kelantan pun dah pandai Grab Food ni sebenarnya. Food Panda pun dah ramai. Kalau dulu, tak payah kata dululah, tahun lepas je. Tahun lepas ni kita tak pernah tengok sangat yang Food Panda yang colour pink-pink ni semua ni, bermotosikal ni kita jarang lihat di Kelantan. Jadi inilah nak dikatakan, anda kena lihat sekali lagi kenapa anda perlu sertai ataupun join platform ini untuk berniaga. Kerana satu, di dalam platform Foodpanda ataupun e-commerce ni, mereka sertakan nama perniagaan anda. Jadi selalunya bila kita scroll tengok-tengok ada namanya Cik Khatijah ni jual mi goreng. So kalaulah anda tidak menyertai, orang tidak akan tahu nama anda ada di situ dan orang tidak akan tahu bahawasanya anda menjual mi goreng tu tadi. Jadi inilah dikatakan saya mensarankan supaya cuba join dan jangan risau sebab ada yang feedback saya dapat, mereka ni tak suka menggunakan perkhidmatan ni disebabkan postage tu tinggi ataupun fee rider tinggi. Oh, saya sepatutnya kalau untung ni dah dapat dah RM5, tapi saya kena share dengan mamat rider ni, dia dah ambil dah RM3, RM5. So saya nak pesan sekali lagi, kita di dalam keadaan sekarang dan kita di dalam Islam sekalipun, kita disuruh untuk tolong menolong dan kita berkongsi dengan saudara-saudara kita jugalah di luar sana. Jadi tak salah kita tolong bantu mereka untuk mereka dapat income juga dan kita dapat income juga. Mereka dapat RM3, kita pun RM3 tak apa walaupun sikit. Asalkan kita sama-sama merasa. Sekali lagi saya suka tekankanlah sebab rezeki. Sebab rezeki ni janganlah kedekut. Kalau kita kedekut ni, lagi Allah susahkan lagi lah rezeki kita. Lagilah sempit sebenarnya. Ya, baik. Puan, saya nak tanya, sepanjang Puan menjadi konsultan, ada tak kisah-kisah yang Puan boleh kongsikan yang boleh jadikan mungkin motivasi atau pengajaran pada penonton Televisa hari ini? Okey. Dia ni mencabar sebenarnya. Yang paling best adalah nak senang cepat. Yang ini selalu kita dengar. Selama saya menjadi konsultan, mereka yang datang kepada saya, dia kata, "Puan, saya ni kalau esok saya nak kaya dah boleh? Kalau agak-agak dalam 3 bulan nanti saya dah famous ke?" Dia orang boleh bertanya macam tu kepada saya. Saya rasa macam mana saya nak jawab? Okey, untuk makluman anda semua, anda boleh nak famous, tapi famous dengan cara yang betul ataupun yang cara yang salah. Nak cara yang berkekalan ataupun sehingga sekejap saja. Okey, famous untuk 3 hari je, lepas tu orang dah tak kenal. Jadi benda ini semua atas diri sendiri. Jadi saya sukalah menjawab kepada mereka untuk lihat balik kepada anda, macam mana anda nak berubah. Kerana perubahan itu tidak datang 3-4 hari, tidak datang setahun. Kadang-kadang banyak-banyak bertahun-tahun. Saya untuk sampai ke tahap ini pun terus terang, orang yang tidak tahu asal-usul ataupun macam mana saya sampai ke tahap ini apabila saya boleh menjadi CEO anak syarikat agensi kerajaan sehingga saya ke Amerika Syarikat sampai 2 kali. Tetapi saya bermula dengan seorang housekeeping, seorang yang membersih bilik di hotel.
suatu ketika dahulu. Jadi saya nak bagi tahu, perjalanan itu mengambil masa 12 tahun. Ia tidak mengambil masa cepat. Untuk pesanan kepada semua ya, apa yang anda nak buat pun anda kenalah istiqamah, kita kata kena sabar, kena ada komitmen. Kalaulah tidak dapat target ataupun tak capai apa yang anda nak, jangan risau, sebab yang anda perlu buat adalah kembali kepada fitrah ni, maknanya kembali balik kepada ajaran Allah Subhanahu Taala. Anda kena lihat balik apa salah saya sebelum ni, iaitu sebenarnya kita ni sebenarnya tidak ada ilmu. Sebab itulah Allah turunkan kita Al-Quran, dan Al-Quran itu ilmunya besar. Sampaikan dalam tu pun ada cara untuk mengajar tentang meniaga. Kita ni kadang-kadang bila dengar je suruh mengaji Al-Quran, ni pahala, dosa, masuk syurga, masuk neraka. So itu je kita punya perception. Salah tu sebenarnya. So saya haraplah dengan apa yang kita lalui sekarang, dengan musibah yang Allah bagi sekarang ni adalah untuk masa kita imbas kembali, ambil masa kita tengok balik di manakah salahnya kita, di manakah tempat yang kita boleh perbetulkan, bagaimana caranya untuk kita betulkan, iaitu dengan ilmu. InsyaAllah boleh dilakukanlah. Ya, terima kasih Puan. Okey, Alang-alang Puan dah cakap tentang kena lihat balik diri, refleksi diri apa semua kan. Jadi saya nak tanya, sepanjang pengalaman Puan berurusan dengan wanita semua, apakah antara karakteristik yang negatif yang Puan rasa perlu disingkirkan dalam semua diri wanita yang ingin menceburi bisnes? Okey, dia satu je, dengki. Dengki, hasad, dengki. Sebenarnya hasad tu satu, dengki tu satu, dah jadi dua. Okey. Dengki sebenarnya adalah yang satu yang kita kena buang. Kita kena buang jauh-jauh. Dengki inilah orang kata kalau di dalam agama pun sifat syaitan. Dalam dengki inilah juga kita kena letak jauh-jauh, kerana kita tidak akan pergi jauh dalam perniagaan. Kalaulah semua yang mendengar ni sedar dan tahu, kita ada networking. Ya, kita kena networking, kita kena selalu berukhuwah, kena selalu kenal orang. Dia disebabkan adalah untuk kita kembangkan kita punya perniagaan. Dia tidak suruh bernetworking ni kita nak dengkikan orang. Letih tahu tak kalau kita tiap hari-hari nak dengki, kita dengki dengan makcik ni, kita dengki dengan pakcik tu, kita dengki dengan orang ni. Lama-lama kita dah habis tenaga. Tetapi gunakanlah dengan apa yang kita ada tu sebaliknya. Sebab itulah di dunia barat sebenarnya mereka mengutamakan networking, helping each other, berpersatuan. Sebab mereka tahu apabila mereka bersatu, apabila mereka bersama-sama membantu satu dengan lain, mereka boleh pergi jauh. Dan sebab itulah kita lihat kebanyakan syarikat-syarikat yang besar ya, mereka boleh survive sehingga 94 tahun, 30 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Tidakkah kita hendak dalam perniagaan kita macam tu juga? Jadi tolonglah, buanglah dengki itu jauh-jauh ya. So itulah pesanan untuk hari ni. Terima kasih Puan. Okey, mungkin Puan boleh tambah pula salah satu prinsip yang patut mereka pegang Puan untuk menceburi bisnes and also dalam perjalanan mereka untuk mengembangkan bisnes mereka. Okey. Satu je. Yang ni pun satu juga. Nak ikut tu silalah ikut. Iaitu jangan putus asa. Do not give up. Dengan apa yang anda buat, jangan putus asa. Tak kiralah di dalam kerjaya, di dalam berniaga sekalipun, kadang-kadang kita rasa macam nak give up lah, ataupun kita dah putus asa lah, tak nak duduk dalam kawasan kejiranan ni, jiran ni tak baik, jiran ni tu tak baik. Semua kita ada benda negatif. So janganlah kita ada benda yang negatif itu, kita tukarkan dengan benda yang positif. Jadikanlah ia satu
guideline kepada kita supaya jangan putus asa. Sebab apabila kita tidak putus asa, kita secara automatik kita akan lebih nak mencari benda yang baru. Katalah contoh, dahulu saya belajar tentang komputer. Saya belajar tentang pengkomputeran. Bidang tu amat lari. Tapi selepas itu saya ingat saya hendak jadi programmer. Saya ingatkan saya nak jadi multimedia designer. Rupa-rupanya apabila saya belajar benda baru iaitu tentang berniaga, barulah saya rasa saya nak tahu lagi dan saya tidak putus asa untuk belajar. Dan kebanyakannya yang saya dengar apabila mereka ni disuruh, okey, lepas belajar ini kena belajar itu, kena belajar ini, belajar sana pula. Mereka suka sangat meletak andaian. Ini nak suruh belajar lagi sebab nak suruh bayar lagi lah. Bila masuk kelas lagi kena keluar duit lagi. Bila keluar duit lagi, duit lagi. Okey, untuk pengetahuan anda, ilmu tu luas. Dan ilmu untuk belajar, the whole ecosystem ni sebenarnya besar. Dia tidak habis dalam 1 hari, 2 bulan ataupun setahun. So jangan putus asa. Kalau kita rasa kekangan itu adalah duit, insyaAllah kita cuba cari alternatif lain untuk belajar. Sekarang dah belajar macam-macam ada, dalam Google ada, dalam YouTube ada. Cuma cara kita gunakan dengan cara yang betul. Jangan pula guna untuk tengok cerita kartun dan sebagainya. So kita gunakanlah untuk YouTube tu untuk kita belajar ilmu yang baik. Baik. Puan, seterusnya saya nak bertanya pada Puan. Pada awal rancangan tadi, Puan ada senaraikan beberapa bantuan kewangan yang diberikan oleh badan-badan dan juga kerajaan. Mungkin Puan boleh berikan harapan atau cadangan Puan kepada kerajaan dalam usaha lain untuk membantu dan mendorong usaha Nita ini beralih kepada perniagaan atas talian untuk mereka adapt pada perubahan pandemik ini. Okey, kalau cadangan kepada pihak kementerian ataupun agensi yang berkenaan, saya hendak sarankan mereka untuk mengadakan sumbangan ilmu yang lebih holistik. Yang ini kepada para pengajar, mereka akan faham apa itu lebih holistik. Saya nak share di sini, di mana kita ni kadang-kadang kita lihat mereka memberi banyak kursus, banyak event dan sebagainya, tetapi ia lebih kepada sementara. Kadang-kadang kursus yang ditawarkan hanya untuk bidang pemasaran. Mereka lupa nak ajar macam mana nak kawal kewangan. Dan kadang-kadang kita ni lupa untuk follow up ataupun follow through. Adakah usahawan kita ataupun usahawan wanita kita selepas mereka hadiri latihan, kursus dan sebagainya, di manakah tahap mereka berada? Adakah mereka dah berjaya ataupun masih lagi di tahap sama, ataupun dia orang dah ghostan? Rupa-rupanya kita ingatkan dia orang dah maju jaya, rupanya tutup kedai terus, bankrupt. Apa sebenarnya yang dah jadi? Jadi saya sarankan baliklah untuk kerajaan ataupun agensi untuk ada pendekatan yang lebih holistik, meaning ekosistem tu kena ada. Sebagai contoh yang macam ni lah, nak buat cashless ataupun untuk menggalakkan pendigitalan, nak digitalisasi, kena pastikan infra tu cukup. Kena pastikan tempat ni ada data ke wifi dan yang mencukupi. Dan mereka kena datang tengok selepas 3 bulan macam mana, selepas 4 bulan macam mana dan sebagainya. Sebab kadang-kala permasalahan usahawan ni dia tak timbul hari ke-5 ataupun tak timbul bulan ke-7. Kadang-kadang tahun depan baru datang dia punya permasalahan. Jadi inilah saya nak sekali lagi tekankan supaya pendekatan tu lebih holistik dan ilmu ataupun sumbangan ilmu kepada usahawan kita ni lebih kepada ekosistem supaya kita dapat bantu usahawan ni lebih baik. Ya, Puan. Saya setuju salah satu kekurangan dia definitely is infrastruktur lah, sebab
Saya kira sekarang internet atau wifi bukan lagi suatu kemewahan, malah actually keperluan asas dah sekarang. Lagi-lagi dalam era pandemik ini. Okey Puan, kita beralih pada kita punya Facebook komen. Kita tak ada banyak soalan hari ini, cuma saya tertarik pada satu komen Puan Saadiadin. Dia kata suka pergi Kelantan, terutama sekali pergi Pasar Khadijah. Pada pemerhatian Puan, macam mana peniaga-peniaga di Kelantan sebenarnya ter-affected atau macam mana mereka meneruskan hidup dalam era pandemik ini? Okey, yang ni pun best juga. Terima kasih lah selalu suka datang ke Kelantan dan harap lagi sila datanglah ke Kelantan lagi. Supportlah kami kat sini. Okey, untuk usahawan wanita kita di Kelantan sebenarnya mereka dah ke arah dualism dah sebenarnya. Memang kita lihat kalau peniaga-peniaga yang di pasar dan sebagainya, mereka masih menggunakan brick and mortar di mana mereka lagi guna gerai fizikal. Tetapi sekarang oleh kerana mereka ada pelapis, selalunya anak-anak lah. Kita tengok sekarang generasi yang seterusnya membantu. Rupa-rupanya sekarang ada dah orang yang menjual barangan keperluan harian, even untuk nak jual ikan pun dah atas talian. So Alhamdulillah kita sebenarnya ke arah itu supaya it equips us ataupun ia lebih memberi kita satu alternatif. Maknanya kita tidak hanya harap brick and mortar, kita ada click and mortar, meaning kita ada e-commerce dan kita ada physical business. Jadi di Kelantan kita ke arah itu dan pandemik inilah actually yang kita lihat telah membuka mata kami peniaga di Kelantan untuk berdaya saing, berdaya maju dan sebagainya dan untuk belajar benda-benda baru ni untuk nak sustain sebab kita tidak tahu dah bila ataupun bagaimana nanti di masa hadapan ada lockdown lagi ke dan sebagainya. So kita dah siap siaga lah. Baik, terima kasih Puan. Saya ingin bacakan lagi satu komen kita yang kita dapat daripada FB, daripada Rin Abdul Aziz. Dia katakan di sini, bantuan dana yang disediakan oleh kerajaan atau swasta selalunya memerlukan dokumen seperti pendaftaran syarikat, penyata kewangan. Secara amnya banyak perniagaan kecil seperti menjual kuih-muih, makanan contohnya, kebanyakan mereka tidak mendaftar perniagaan dan mempunyai akaun penyata. Di waktu pandemik ini banyak rasanya peniaga kecil-kecilan wanita yang terpinggir untuk mendapatkan bantuan kerana kekurangan kelayakan untuk memohon. Okey. Yang ini pun ni mencabar juga ni. Ya. Okey. Ini datang balik kepada usahawan tu sendiri. Datang balik kepada usahawan ataupun usahawan wanita tu sendiri. Sebab kita tahu kadang-kala pihak agensi ataupun kerajaan cuba mewawarkan perkara-perkara yang basic ataupun yang paling asas untuk berniaga adalah untuk buka SSM yang kita tahu ya. Sama ada enterprise saja pun dah cukup asalkan ada data dan sebagainya. Kebanyakan mereka tidak tahu dan mereka takut. Inilah persepsi yang kita nak cuba buang. Dan sebenarnya mereka berfikiran bahawasanya bila dah minta itu, diorang datang cek rumah lah, diorang tengok cukai bayar ke tidak, diorang takut. Inilah yang kita hendak cuba beri penekanan tentang kesedaran betapa pentingnya dan perlunya ada basic ataupun basic ilmu supaya mereka ada SSM ataupun penyata kewangan ataupun akaun secara simple pun tak apa. Tapi seandainya mereka yang tidak mahu, sebab kita tahu kadang-kadang peniaga ni kita tak boleh nak paksa. Kita tak boleh nak kata kat dia, buka juga. Makcik kena pergi juga. Dia kata, tak nak lah dik. Itu je kami yang mampu. Okey. Kepada mereka-mereka sebenarnya yang tidak tahu, peniaga-peniaga kecil yang biasa ni pun, mereka masih boleh membuat permohonan bantuan ataupun dana selalunya di AIM ataupun tekun, tetapi mereka dana yang mereka perolehi adalah kecil disebabkan dokumentasi tidak mencukupi.
Jadi inilah juga yang mana kita nak minta bantuan NGO yang di luar sana seperti Dewan Perniagaan, Sisters Islam pun boleh tolongkan untuk memberi kesedaran betapa pentingnya untuk ada sijil untuk pendaftaran perniagaan yang paling basic, yang paling asas, dan kemudian bolehlah buka bank dan seterusnya untuk ada penyata akaun ataupun penyata akaun yang paling simple sahaja. Tulis dalam buku tu pun boleh asalkan ada rekod transaksi di mana pegawai bank ataupun pegawai-pegawai kerajaan mereka boleh jadikan dia sebagai rujukan. Nak tengok betul ke tidak Makcik Timah ni betul-betul dia berniaga. Inilah untung masuk keluar duit. So saya harap ia menjawab soalan yang Rin tadi tu. Terima kasih Puan Junaida. Okey, kita dah pun sampai ke akhir rancangan. Mungkin Puan Junaida ada kata-kata terakhir atau mungkin penonton kita yang sedang menyaksikan Telenisar Tels petang ni mungkin nak menghubungi Puan atau rujuk Puan tentang perniagaan ke apa-apa, mungkin Puan boleh berikan maklumat? Okey, untuk kepada mereka yang ingin maklumat lanjut terutamanya di dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan sosial dia, boleh email kepada saya di noble.malaysia46@gmail.com, iaitu noble.malaysia46@gmail.com. So di situ saya sendiri akan cuba menjawab soalan-soalan anda dan saya cuba membantu semampu yang boleh, ataupun kalau ada yang nak tanya tentang kursus dan sebagainya, insya-Allah saya akan cuba sharekan. Saya bukan jual kursus saya cuba boleh kongsikan kursus orang lain juga yang bersesuaian untuk anda. Okey, saya harap dapat email tadi. Kalau tak nanti Irene ni kena tolong war-warkanlah. Boleh. Nanti Telenisa akan war-warkan di Instagram dan Facebook kami. Okey Puan, sampai situ saja rancangan kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak Puan Junaida kerana meluangkan masa untuk Telenisa Tels. Terima kasih kembali atas peluang ini. Suka sangat untuk nak share dan saya suka berkongsi ilmu sebenarnya dengan lebih ramai lagi di luar sana, insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, kepada semua penonton Telenisa Tels, kami akan kembali bersiaran pada 26 November dengan topik baru. Jadi terima kasih dan jumpa lagi 26 November. Bye.